Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala bilisani Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami redha Allah adalah Tuhan kami redha agama Islam adalah agama kami, dan kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul junjungan kami. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, Puan Rosmayati binti Hasan selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kulai, yang dihormati barisan penolong kanan Sekolah Kebangsaan Kulai, barisan guru-guru, tuan-tuan serta anak didik yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis. Ini majlis ilmu, yang mana tanda Allah kasih, tanda Allah sayang, tanda Allah cinta kepada kita ni semua adalah bukan dengan cara Allah menambah harta kita, bukan dengan cara Allah menambah usia kita, tetapi tanda Allah kasih, sayang, cinta kepada kita ni semua adalah dengan cara Allah menambah ilmu agama kita. Jadi Alhamdulillah, hari ini telah terzahir Allah masih sayangkan kita semua. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah tak lama lagi kita akan dikunjungi. Kita akan menyambut Ramadanul Karim, yang mana satu bulan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam khususnya. Yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, lihat, Allah panggil kita dengan gelaran yang baik. Allah tak panggil kita dengan gelaran yang buruk. Hoi orang beriman, tidak. Allah santuni kita dengan nada yang baik, dengan gelaran yang baik. Wahai orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita semua ni adalah dalam kategori orang-orang yang beriman. InsyaAllah, amin. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Diwajibkan ke atas setiap umat Islam, kita ni semua berpuasa seperti mana orang terdahulu sebelum kita. Siapa orang terdahulu sebelum kita? Sudah tentunya ibu ayah kita, atuk nenek kita, moyang kita, buyut kita sekiranya masih ada. Seterusnya pada para zaman para sahabat, zaman tabi'in, dan telah disyariatkan berpuasa ini sejak zaman Rasulullah SAW saja lagi. Supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Takwa ni apa pula? Takwa ni bukannya takut bini tua. Ada orang cakap takwa ni takut bini tua ke? Tidak. Takwa ni adalah melahirkan rasa cinta, melahirkan rasa sayang, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melahirkan rasa cinta, kasih, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bagaimana? Allah bagi guideline, Allah bagi panduan cantik. Bagaimana cara untuk melahirkan rasa kasih sayang kepada Allah? Adalah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Dan dalil ini dikuatkan lagi dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Terdirinya agama Islam itu di atas 5 perkara. Kalau rumah, berdirinya rumah itu di atas tiang. Tidak akan berdiri rumah di atas tiang.
Datang-datang jumpa kontraktor, Pak, saya mahu buat atap dahulu, last kali baru buat tiang. Tak jadi, tuan-tuan. Jadi, berdirinya agama Islam itu di atas 5 perkara. Yang pertama, asyhadatu. Asyhadu an la ilaha illallah. Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, wa iqamis solah. Mendirikan solat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakah. Mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjul bait. Ini mengerjakan haji. Dan yang kelima, wa saumi Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Rakan-rakan guru, tuan-tuan, serta anak didik yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu kisah ketika mana Nabi naik di atas satu mimbar. Nabi naik di atas satu mimbar. Di tangga yang pertama, Nabi menyebut amin. Kemudian naik lagi di tangga yang kedua, Nabi menyebut amin. Naik lagi di tangga yang ketiga, Nabi menyebut amin. Kemudian sahabat-sahabat pada ketika itu melihat pelakuan Nabi, tindak tanduk Nabi. Sahabat-sahabat mula pelik. Sebab apa? Sebab Nabi tidak pernah berpelakuan sedemikian. Takut-takut ianya menjadi satu kewajipan. Jadi bila mana Nabi turun daripada mimbar, sahabat-sahabat datang mengerumuni Nabi, bertanyakan, Ya Rasulullah, kenapa engkau menyebut amin sebanyak 3 kali ketika engkau hendak menaiki mimbar? Kemudian Nabi menjawab, ketika aku hendak menaiki mimbar, malaikat Jibril turun mendatangiku. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Yang mana sahabat-sahabat tak boleh lihat. Yang dapat lihat hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepadamu, Ya Rasulullah? Yang pertama, di tangga yang pertama, malaikat Jibril menyatakan, Ya Rasulullah, malanglah nasib umatmu, Ya Rasulullah, yang apabila mendengar namamu tetapi tidak berselawat ke atasmu. Kemudian Nabi meredakan, amin. Malanglah nasib umat Nabi Muhammad, celakalah nasib umat Nabi Muhammad, yang bila mana mendengar nama Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mengucapkan selawat ke atas baginda. Atas sebab apa? Atas sebab sombong. Sedangkan syafaat yang kita akan terima pada hari akhirat kelak ketika di padang mahsyar adalah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tangga yang kedua, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, maka malanglah nasib umatmu, Ya Rasulullah, yang punya kedua ibu bapa tetapi tidak dapat masuk dalam syurga. Malang, celaka nasib umat baginda Nabi Muhammad SAW, ada kedua ibu bapa tetapi tidak dapat masuk dalam syurga. Atas sebab apa? Atas sebab derhaka kepada kedua ibu bapanya. Tidak akan cium bau syurga bagi orang-orang ataupun anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Yang mana bau syurga ni dapat dihidu sejauh 500 tahun perjalanan. Maknanya daripada jauh dah boleh hidu dah. Tetapi bagi ahli neraka, bagi anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, cium bau syurga pun tidak boleh, apatah lagi nak masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada menjadi ahli neraka Allah SWT. Jadi sementara mak ayah kita ini masih hidup, berbaktilah kepada kedua ibu ayah kita. Kerana bila mana mak ayah kita ini dijemput oleh Allah SWT, maka hilanglah satu nikmat, hilanglah satu keajaiban, iaitu mustajabnya doa. Ni mak ayah kita, mustajabnya doa. Tak payah minta dengan orang lain, minta dengan mak ayah. Direct terus dengan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat. Kemudian di tangga yang ketiga, malaikat Jibril menyatakan apa dia? Ya Rasulullah, maka malanglah nasib umatmu, Ya Rasulullah, yang apabila bulan Ramadan datang dan berlalu begitu sahaja. Kemudian Nabi meredakan, amin. Malanglah nasib umat Nabi Muhammad, yang mana bila mana bulan Ramadan datang, berlalu macam tu sahaja. Tak ada pengisian. Maknanya, bila mana bulan Ramadan datang, masih lagi melakukan kemungkaran.
masih lagi tak solat, masih lagi tidak baca Quran. Sedangkan Nabi sebut di dalam sebuah hadis, Nabi menyatakan apabila bulan Ramadan datang, maka akan dibuka seluas-luasnya pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi nak salahkan siapa? Disebabkan kemungkaran yang berlaku. Adakah nak salahkan syaitan? Sudah pastinya tidak. Ni, pangkat syaitan yang pangkat general. Yang pangkat pegawai Warren 1. Yang pangkat corporal tu taklah. Diikat, dibelenggu oleh Allah SWT. Jadi adakah kita nak salahkan syaitan atas kemungkaran yang berlaku ketika bulan Ramadan? Sudah tentunya tidak. Atas sebab apa perkara itu berlaku? Atas sebab syaitan dah berjaya didik hawa nafsu kita. Selama 11 bulan, syaitan ni duk bisik kejahatan, buat kemungkaran. Tak payah solat, tak payah puasa, tak payah zakat. Datang 1 bulan, yang ini Ramadan, dia pass baton pada siapa? Pada si nafsu ni tadi. Ni nafsu. Aku ni sebulan ni ada bercuti sikit. Ada holiday sikit. Jadi aku tinggalkan manusia ni kepada engkau. Aku tinggalkan manusia ni kepada engkau. Jadi, buatlah seperti apa yang telah aku ajarkan. Ibarat macam tu lah. Itu sebablah sudah menjadi kelaziman sekiranya orang yang berbuat kejahatan terus kepada kejahatan. Rakan-rakan guru, tuan-tuan serta anak didik yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang bulan Ramadan ini, sudah tentunya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Antaranya apa? Adalah pembukaan Fathul Mekah. Pembukaan kota Mekah. Antara lain, wahyu yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa lagi peristiwa yang berlaku? Sayyidina Ali, sahabat Nabi, ditikam oleh Ibnu Majam. Juga berlaku pada bulan Ramadan. Kemudian, peperangan Badar Kubra. Yang mana orang Islam, tentera Islam hanya 313. Berlawan dengan 1000 tentera kafir musyrikin Mekah. Dalam bulan puasa. Yang mana tentera musyrikin Mekah ni lengkap bersenjata, lengkap berperisai. Tetapi adakah tentera Islam menang? Tidak. Bulan puasa pergi berperang, tentera Islam menang. Disebabkan apa? Bantuan daripada Allah SWT. Yang mana Allah turunkan para malaikat berpusu-pusu daripada langit turun ke bawah untuk membantu tentera Islam. Dan ada kisah yang menyatakan ada iblis yang menyerupai tentera kafir musyrikin Mekah melihat ramainya para malaikat yang turun daripada langit membantu tentera Islam, yang menyebabkan iblis ini merasa takut dengan kekuatan tentera Islam. Akhirnya, iblis ini melarikan diri ke laut yang paling dalam. Dasar laut yang paling dalam. Dan dikejar oleh para malaikat. Ni. Tak berani sangat adik-adik. Tak berani rupanya iblis ni. Jadi, rakan-rakan guru, tuan-tuan, serta anak didik yang dirahmati Allah sekalian, seeloknya, bila mana menjelang saja Ramadan, kita perlu muhasabah diri. Sekiranya ada kemungkaran, ada kejahilan yang kita laksanakan, daki-daki dunia, maka bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita cuci segala daki-daki dunia. Yang mana Nabi sebut, hati ini berkarat seperti mana besi berkarat. Kalau besi berkarat, kita boleh lihat. Tetapi hati berkarat, hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan kekaratan di dalam hati ini adalah dengan yazkurullah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita jadikan Ramadan ini sebagai satu tempat persinggahan. Ada macam sebuah lagu dah pula kan? Lagu apa tu? Iklim satu persinggahan tu kan? Jangan jadikan Ramadan ini sebagai satu tempat persinggahan yang mana cuma 10 hari saja berpuasa, kemudian excited nak raya adik-adik. Kita ibaratkan Ramadan ini sebagai sahabat kita. Sahabat kita yang bernama Ramadan. Datang sahabat kita bernama Ramadan, ketuk pintu rumah kita. Assalamualaikum. Bila mana kita buka, Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Lama tak jumpa Ramadan. 11 bulan tak jumpa. Kan kita pun jemput Ramadan ni. Alhamdulillah. Apa khabar Ramadan? Sihat tak Ramadan?
Kemudian kita duk borak-borak dengan Ramadan. Lama betul tak jumpa dengan Ramadan. Tak lama selepas itu, sedang asyik-asyik kita berborak, kita dapat satu panggilan daripada siapa? Kita dapat satu panggilan daripada sahabat karib kita juga yang bernama Syawal. Syawal dok call kita. Bila mana kita lihat panggilan tersebut, Syawal call ni. Sekejap Ramadan ni Syawal call, sahabat baik ni. Kemudian bila mana kita angkat panggilan daripada Syawal, kita pun jawab, ahlan wa sahlan Syawal. Syawal lama tak jumpa. Syawal 11 bulan tak jumpa. Apa khabar Syawal? Sihat? Baju raya tahun ni kala apa? Rumah tukar tak? Bukan cat tukar, rumah tukar tak? Rumah bertukar tak? Bukan orang rumah tukar, Rumah bertukar tak? Kemudian, langsir bertukar tak? Ni kita sedang duk borak dengan Syawal ni tadi. Kan? Sedang asyik-asyik kita duk borak. Sehingga kita lupa tetamu kita yang hakiki iaitu Ramadan masih ada dalam rumah kita. Jadi, jangan biarkan itu terjadi. Bulan Ramadan ini, perbanyakkanlah, pertingkatkanlah amal ibadah. Kalau boleh, solat berjemaah. Tak mampu di surau atau masjid, buat di rumah. Ajak mak ayah adik-adik. InsyaAllah. Baik, sekian. Saya rasa itu saja daripada saya. Segala kekurangan datangnya daripada saya dan segala kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.